Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung sharing session kita dengan topik yang sama, which is topik kongruent, pembesaran dan gabungan transformasi. So ini adalah subtopik yang kedua selepas kongruent, iaitu pembesaran. So basically sebelum ni kita belajar tentang kongruent. Kongruent tu ialah satu pasangan ataupun kumpulan bentuk-bentuk yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama dan semua sudut di dalamnya sama, kan? So kita panggil mereka tu sebagai satu pasangan ataupun kumpulan kongruen, kan? Dalam kes ni kita akan belajar tentang pembesaran. So pembesaran ni maksudnya kita belajar tentang pembesaran objek lah. Okay, so kita tengok untuk first slide kita ada apa. Apakah maksud keserupaan objek geometri? So, gambar di bawah menunjukkan model rumah yang serupa seperti rumah sebenar. Hal ini bermaksud model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar walaupun saiznya berbeza. So, apakah sifat yang terdapat pada keserupaan dua objek geometri? Okay, so basically kita boleh katakan dua objek tu adalah serupa apabila dia mempunyai orang kata bentuk yang sama tapi saiz yang berbeza. Betul. Maksudnya bentuk dia sama kalau kita tengok kat bawah tu. Untuk model rumah ni dia adalah bentuk yang sama dengan rumah yang sebenar. Cumanya dia mempunyai saiz yang berbeza. Kan? So kalau sebelum ni kita panggil untuk objek geometri itu mempunyai saiz dan sudut serta bentuk yang sama, kita panggil dia sebagai kongruent. Kali ini serupa ni maksudnya bila objek tu mempunyai bentuk yang sama tapi saiznya yang berbeza. Okey. So kita katakan macam serupa lah. Macam tu. Okey. So apakah maksud keserupaan objek geometri? So hasil daripada mobilisasi minda 3 dalam buku teks awak, didapati bahawa dua objek geometri itu adalah serupa jika dia memenuhi kedua-dua syarat. Kita ada syarat yang pertama. Semua sudut sepadan adalah sama, iaitu sudut A sama dengan B, sudut B sama dengan Q dan sudut C sama dengan sudut R. So basically kalau tengok kat bawah ni, kita ada dua triangle kan yang kita katakan sebagai serupa lah. Okay, so ciri pertama untuk serupa, semua sudut sepadan adalah sama. So basically segitiga yang ni kita namakan segitiga pertama, yang ni segitiga kedua lah. Okay, so kalau kita tengok untuk segitiga pertama dengan kedua ni, sudut sepadan untuk yang A ialah P, betul? Sudut sepadan untuk B ialah Q, dan sudut sepadan C ialah R. Okey. So kita boleh katakan kedua-dua objek ni adalah serupa jika untuk semua sudut sepadan dia ni mempunyai sudut yang sama. Maksudnya sudut A sama dengan P, B sama dengan Q dan sudut C sama dengan R. Okey. So itu syarat pertama lah. Syarat yang kedua kita boleh katakan dia adalah serupa jika semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Sebelum ni kalau kongruent, panjang sisi sepadan kena sama. Kali ini bukan panjang, nisbah sisi sepadan kena sama. So apa yang dimaksudkan dengan nisbah sisi sepadan sama? Okay, contoh sisi sepadan AC, sisi sepadan dia ialah PR. Sisi sepadan AB ialah PQ and then sisi sepadan untuk BC ialah RQ. Betul? Okay. So let's say lah kalau kita ada PQ, RQ, P ni, maybe dekat sini ialah 5, dekat sini ialah 10, dekat sini pun 10. Okay, so kat sini maybe AB ni contoh kita ada 10, dekat sini kita ada 20, dekat sini kita ada 20. Okay, so kalau kita tengok sisi sepadan AC ni ialah PR, betul? So kita nak check dia punya nisbah sisi sepadan, kita bahagikan panjang dia. Okay, contohlah dalam kes ni kita nak bahagikan bentuk pertama dengan bentuk yang kedua. So maksudnya AC kita bahagikan dengan PR. Okay. So AC ialah 10. PR ialah 10. AC ialah 20. Okay, PR ialah 10. So bila kita bahagi 20 bahagi 10 dapat jawapan 2. So maksudnya nisbah sisi sisi sepadan antara AC dan PR ialah 2. Okay, so settle lah untuk AC dengan PR. Next kita tengok pula untuk BC dengan RQ. So BC kita bahagi dengan RQ. Okay, awak tak boleh terbalik macam case tadi kita bahagikan segitiga pertama dengan kedua. So kali ni pun kita bahagi segitiga pertama dengan kedua. So BC ialah 20, RQ ialah 10. So bila kita bahagi dapat jawapan 2.
Okay, so kita nampak dah nisbah ACPR sama dengan BCRQ. Okay, so settle untuk yang ni. Kita ada satu lagi sisi kan kena kira. So ini antara sisi AB dengan sisi PQ. So kalau kita bahagi, AB ni ialah 10, PQ ialah 5. So 10 bahagi 5 dapat 2. So kalau kita tengok kat sini, semua nisbah sisi sepadan ACPR, BCRQ, ABPQ, semua ni ialah sama iaitu 2. Kan? So bila dia semua sama, sudut dalam sama, nisbah sisi sepadan sama. So kita boleh katakan kedua objek ini ialah serupa. Okey? So itu syarat dia lah. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Okey, so ini adalah contoh. So basically kita ada objek pertama dan ini adalah objek yang kedua. Okey, nak tentukan serupa tidak, kita kena tengok sudut dia kan. Okey, so basically kalau tengok yang pertama ni, sudut dia tak lengkap kan. Kita ada 47, 79, sudut ni tak ada. So macam mana nak kira? Sama je. 180 darjah mewakili jumlah sudut untuk segitiga. Tolak dengan 47 darjah, tolak dengan 79, kita dapat 54. Okey, so maksudnya sudut dekat sini ialah 54 darjah. And then untuk yang E ni pun kita tolak juga sebenarnya. 180 kita tolakkan dengan 54, tolakkan dengan 79. Kat sini kita akan dapat kat sini kita akan dapat 79 tolak 54, kita akan dapat 47 degree. Okey, so settle kan, sudut dalam tu settle. Baru kita boleh bandingkan. So kalau kita tengok kat sini sudut A ni 47 sama dengan E lah. And then 79 sudut B ni sama dengan F. And then sudut dekat dalam C ni sama dengan G, 54 kan. Okay, so basically semua sudut dalam tu sama. Lepas tu next kita kena tengok nisbah sisi sepadan. Tapi dalam kes ni, soalan ni dia tak bagi sisi sepadan. Macam mana nak kira nisbah? Betul tak? Okay, so basically untuk pengetahuan, segitiga yang mempunyai semua sudut sama, basically dia punya nisbah sisi sepadan dia akan sama. Segitiga yang mempunyai sudut sepadan sama, basically nisbah sisi sepadan dia juga adalah sama ataupun berkadar samalah kiranya untuk semua sisi. So that's why untuk kes segitiga kita tak ambil kisah dia punya panjang. Cukup dia punya sudut saja kita dah boleh tentukan sama ada pasangan tu ialah pasangan yang serupa ataupun tidak. Okey? So dalam kes ni disebabkan dia adalah segitiga dan semua sudut adalah sama, so kita boleh katakan mereka adalah serupa. Okey? So next kita tengok yang C pula. Yang C tu basically yang first kita ada satu segi ni kan. Segi ni segi empat tepat like square or rectangle. So kalau kita tengok panjang AD 6 cm, lebar dia pun 6 cm. So basically this one adalah square. Betul tak? Sebab panjang dan lebar dia sama, so dia adalah square. Kalau tengok yang PQRS ni pula, bentuk yang kedua ni, kalau kita nampak panjang dia 12 cm, tapi lebar dia 10. So sebenarnya logically, secara logik ni, kita dah boleh katakan dah kedua-dua ni dia tak serupa. Sebab yang satu square, yang satu rectangle. Bentuk je pun dah berbeza. Betul tak? Padahal syarat pertama bentuk kena sama kan. Bentuknya pun dah berbeza. So tapi tak apalah, kita kena buktikan juga. So kalau PS 12, QR atas ni pun kira 12 jugalah. Yang RS ni 10, this one pun 10. Okay, so first kita kena tengok dia punya sudut. Kalau tengok semua sudut ABCD, semuanya 90 darjah. Sudut PQRS, semuanya pun 90 darjah. Okay, so sudut settle lah. Sisi sepadan, nisbah dia kena sama. Okay, so kalau kita tengok nisbah untuk sisi sepadan untuk AB ialah QP. So kita bahagikan AB dengan PQ. So AB ni ialah 6, bahagi dengan PQ ialah 10. So ni potong, kita dapat 3/5. So nisbah untuk sisi sepadan AB dan PQ 3/5. Okay, kita ambil satu lagi sisi pula. Maybe AD dengan PS. Okay, so AD bahagi dengan PS pula. Sisi sepadan AD ialah PS kan. So kita bahagikan kedua-dua ni. 6 bahagi 12, kita dapat jawapan 1/2. Tak payah kira 4 sisi. 2 sisi je kita dah nampak dah. Kan dia berbeza. So bila berbeza dekat sini, dia tak memenuhi syarat lah untuk serupa. Sudut betul sama. Tapi nisbah sisi sepadan tak sama. So kiranya kedua-dua ni tidak memenuhi kedua-dua syarat. So that kita tak boleh katakan dia adalah serupa. Okay? Settle.
Apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran dan bagaimanakah untuk memerihalkan pembesaran itu? Okay, so basically objek dan image di bawah suatu pembesaran adalah serupa. So basically bila kita nampak ada satu objek dengan image tu dia serupa, kan, tapi berbeza saiz, basically dia sedang mengalami suatu pembesaran. Okay. So pembesaran ialah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah yang mala. Okay, so basically transformasi ataupun transformasi pembesaran ni ialah semua titik objek. Contoh kat sini kita ada objek ni kan. Objek satu yang ni image dua contohnya kan. Okay, so semua titik dekat sini bergerak dengan satu titik tetap dengan nisbah mala. Okay, ini adalah satu titik tetap dengan nisbah yang mala. Okay, titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran. Okay, this one. Dan nisbah mala itu dikenali sebagai faktor skala. Okay, contoh daripada P nak ke titik yang pertama dekat sini. Okay, nampak titik pusat pembesaran daripada nak pertama ni. Contoh dekat sini 2 step lah. Awak kena lompat kan. Dari sini nak ke sini 2 step. So basically daripada titik ini dengan titik sepadan dekat belakang ni pun dia kena gerak 2 step juga. Okay. So maksudnya titik pusat pembesaran, titik yang dekat sini ni, kita satu titik tetap ni, kita namakan dia sebagai pusat pembesaran. Lepas tu 2 step dekat sini, kita namakan dia sebagai faktor skala. Okay, so dalam kes ni, contohnya kalau dia bergerak 2 step daripada pusat pembesaran, maksudnya faktor skala dia ialah 2. Faham tak? Itu maksud dia. Kiranya daripada pusat pembesaran, dia bergerak 2 step ke objek. So daripada objek juga nak dapatkan image, kita kena gerak juga lagi 2 step. So sama jugalah. Dekat sini pun contoh kalau P kat sini pun bergerak 2 step, so kat sini pun bergerak 2 step juga. Okay, so basically step tu kita namakan dia sebagai faktor skala. Okay, secara umumnya faktor skala ni bagi suatu pembesaran dapat ditentukan seperti yang berikut. Okay, kita nak tentukan faktor skala tu basically jarak titik sepadan image daripada P dibahagi dengan jarak titik objek daripada P. Okay, so basically contoh nak tahu faktor skala dia berapa? Jarak titik sepadan image daripada P. Okay, so image contoh daripada P sini nak ke image ni, panjang yang belakang ni, awak nampak tak yang belakang ni? Okay, contoh yang panjang belakang ni, yang this one, ialah 4 contohnya. Okay, lepas tu titik yang ini nak ke objek pula, yang pendek ni sampai sini je ialah 2. Okay, so dia punya faktor skala dia ialah 4 bahagi 2, iaitu 2 faktor skala dia. Okay. So kita tentukan daripada pusat pembesaran ni nak ke image berapa panjang, daripada titik ni nak ke objek berapa panjang, kita bahagikan dan jawapan ni ialah faktor skala. Okay. So basically kadang dia bagi awak objek dan dia bagi awak image. So dia suruh awak kira faktor skala. Kadang-kadang dia bagi objek je. Dia suruh kira, lepas tu dia bagi faktor skala, lepas tu awak kena lukis image dia dekat mana. So awak tahulah basically kalau 2 ni menunjukkan maksudnya daripada objek nak ke image pun 2 kali ganda sebab pusat pembesaran nak ke objek 2. So daripada objek sini nak ke sini pun 2 juga kan. So that's why lah 4 ni daripada pusat pembesaran nak ke image. Okay. Nampak Lepas tu ataupun kita boleh tentukan juga faktor skala kita tu dengan panjang sisi sepadan image. So maksudnya contoh kalau panjang dekat sini 2, panjang kat sini 4. So kiranya nak tahu faktor skala dengan cara macam ni, kiranya 4 ni kan bahagikan dengan 2. So dapat jawapan 2. So maksudnya faktor skala dia ialah 2 lah. Okay. Macam tu. So ada 2 cara awak nak tentukan faktor skala. Boleh melalui daripada pusat pembesaran ataupun daripada panjang sisi sepadan. Tapi selalunya orang akan tengok daripada panjang sisi sepadan lah sebab senang nak kira kan. Okay. Nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza-beza. Okay. So basically dalam table ni dia menunjukkan katakanlah bila awak ada satu objek dan awak ada satu image, lepas tu awak kira faktor skala dia tu dapat berapa, kita boleh judge melalui nilai faktor skala dia tu, maksudnya objek dan image tu sedang mengalami pembesaran yang macam mana. Faham tak? Maksudnya kedudukan dia ke macam tu. So contohlah katakanlah awak ada objek dan awak ada image. Lepas tu awak kira faktor skala. And then faktor skala awak tu dapat lebih besar daripada 1 nilai dia. Okay. So maksudnya kita boleh katakan bahawa size image dia tu lebih besar daripada size objek. Okay. Sebab dia lebih besar daripada 1 kan.
Lepas tu kalau awak tengok dekat sini, nilai dia sebelah satu ni positif lah kan kiranya. So maksudnya kedudukan image tu daripada pusat P tu berada di sebelah yang sama dengan objek. Mempunyai kiranya image dia tu terletak pada bahagian yang sama dengan objek. Okay. So satu dekat sini kita judge melalui size. Positif, negatif dekat sini kita judge sama ada kedudukan dia duduk mana. Okay. So dalam kes ni dia lebih daripada satu. Satu ni basic lah, size biasa untuk objek. Kan? So bila dia lebih daripada satu, maksudnya image tu lebih besar daripada objek. Lepas tu kita tengok dia positif ke negatif depan tu. Kalau positif, maksudnya dia duduk dekat tempat yang sama dengan objek tu berada. Okay? So dua benda tu lah kita tengok. Okay, next katakanlah kalau awak kira faktor skala and then awak dapat jawapan satu. Okay, so satu ni kita tahu. Satu ni maksudnya basic lah, kiranya penanda arah setingkat satu kan. So bila kita kira faktor skala, kita dapat satu juga, maksudnya saiz dia punya image tu sama dengan saiz objek. Lepas tu nak tahu kedudukan sama ke tidak, tengok depan ni. Depan ni positif kan kiranya. So bila positif, maksudnya kedudukan dia sama dengan objek. So basically bentuk dia akan jadi macam ni lah ibaratnya. Okay. So next, katakan awak kira faktor skala, awak dapat lebih daripada kosong, kurang daripada satu. Maybe awak dapat jawapan 0.7 contohnya bila awak kira faktor skala. So kalau awak tengok kat sini 0.7 ni bila awak contoh awak dapat 0.7, maksudnya saiz image kita tu lebih kecil daripada saiz objek. Sebab dia kurang daripada satu kan. Kalau lebih daripada satu tadi kita tengok lagi besar. So kalau kurang daripada satu, saiz dia lebih kecil lah. Kan? Tapi dia lebih daripada kosong, maksudnya dia masih positif lah nilai dia, betul tak? So bila masih positif, maksudnya kedudukan dia masih sama dengan objek. Nampak? Kan? Dia bezanya dengan yang pertama tadi, yang pertama tu image dia lagi besar. Kan? Dan yang kedua ni image dia lagi kecil. Okay? So katakan awak kira faktor skala lebih besar atau sama dengan negatif satu ataupun kosong. Okay, so contohnya ni kosong, sini negatif satu. So around this area lah kiranya awak punya nilai faktor skala tu kan. So macam mana kita nak judge? Contoh dekat sini awak dapat nilai negatif 0.7. Okay. So awak tengok 0.7 dekat sini dia lagi kecil daripada satu. So maksudnya image dia tu lagi kecil daripada objek. Lepas tu kita tengok dia punya negatif positif pula. Bila dia negatif, kalau dalam case tadi positif, maksudnya bahagian image dia tu sama dengan bahagian objek. Kali ni dia negatif. So bila negatif maksudnya dia terbalik. Contoh dalam case tadi objek tu duduk belah kanan. Kanan. Okay, so image tu akan jadi belah kiri. Okay. So macam biasa nilai 1, 2, 3 tu menentukan sama ada image itu besar atau kecil. Lepas tu negatif positif depan tu menentukan kedudukan image tu duduk mana. Sama ada di bahagian yang sama dengan objek ataupun bahagian yang bertentangan dengan objek. Okay. Okay. So next, katakan awak dapat K sama dengan negatif 1 pula. So 1 kat sini maksudnya sama saiz. Negatif kat sini maksudnya saiz kedudukan dia bertentangan. So jadi macam inilah. Objek awak akan duduk belah kanan, image akan jadi belah kiri. Tapi saiznya sama. Okay. Katakan kalau awak dapat case faktor skala awak dapat negatif 1, bawah daripada negatif 1, kan? So kalau kita tengok negatif 1 ni, tapi dia lagi ke arah negatif. Kan? So dia ibaratnya macam sini sifar, sini negatif 1. So dekat around this area lah awak punya nilai faktor skala tu. So bila dia lagi kecil ataupun lagi ke arah negatif, maksudnya dia lagi besar daripada size objek untuk image tu. Tetapi dia negatif. Bila dia negatif maksudnya dia duduk dekat tempat bertentangan daripada objek. So that's why lah kat sini objek awak duduk belah kanan, image kita duduk belah kiri. Kalau perasan image kita ni lagi besar daripada objek sebab apa? Dia lagi ke arah negatif. Lepas tu negatif ni pula menunjukkan dia duduk bertentangan. Yang objek duduk belah kanan, yang image duduk belah kiri. Okay? Okay, so settled. Tengok contoh. Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan image di bawah transformasi pembesaran. Okey. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala. Okey, dia suruh kita kira faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Okey, dia suruh kita kira pusat pembesaran. Okey, so basically untuk objek yang pertama kita tengok. Objek ABC. Okey, kita tengok dulu objek ABC yang mana. Oh, this one yang kecil ni. Oh, perasan tak? Yang ini.
Kan? So yang inilah kita tengok. Okay, untuk objek ABC ni, kalau kita tengok nak kira dia punya faktor skala, nak senang, kita kira pakai dia punya panjang sisi sepadan lah. Mana-mana, ambil salah satu. Contoh dalam kes ni, dia ambil 6/4. 6 tu merujuk pada this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kat sini, dia 6 unit. Kan? Image bahagi objek, faktor skala image bahagi objek. So panjang AB kat sini 6 and then panjang BAB dekat sini untuk objek dia ni image, yang ini objek tau. Okay, so panjang sisi sepadan AB ialah AB kat sini. So panjang dia 6, so AB dekat sini 4. So nak tahu faktor skala dia, kita bahagikan 6 dengan 4. Dapat jawapan 3/2. So kita tahu kalau 3/2 tu dia adalah lebih besar daripada 1. So maksudnya image dia lebih besar daripada objek. So kalau kita tengok kat sini pun kita nampak lah. Betul tak? Kan? Tak perlu tahu pun. So settle. Dia suruh kira faktor skala. Dia suruh kita tentukan pusat pembesaran dekat mana. So macam mana nak tentukan pusat pembesaran? Basically tips dia, kita samakan semua titik, kita gariskan ke semua titik sepadan. Contoh titik sepadan C dekat sini sama dengan ini kan. So kita gariskan lurus. Okay. Lepas tu titik sepadan untuk A kat sini sama dengan ni kan. So kita gariskan macam tu. And then titik sepadan B kat sini sama dengan titik sepadan kat sini kan. Okay, so kita gariskan. So kalau awak perasan dekat sini, bila kita gariskan ketiga-tiga titik yang sepadan ni, kita akan dapat satu pertindihan tau dekat tengah-tengah ni. So tengah-tengah ni lah yang kita namakan sebagai pusat pembesaran. Okay? So senang je tips dia. Semua titik-titik sepadan ni awak gariskan, kita cantumkan. Lepas tu dapat pertindihan untuk ketiga-tiga bucu dekat sini. So itu dikira sebagai pusat pembesaran. So dalam kes ni, dekat sini lah pusat pembesaran kita. So kalau kita baca dekat graf, kedudukan sini ialah P negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Okay. So kiranya faktor skala dia 3/2, pusat pembesaran dia negatif 2, negatif 1. Okay. Settle. Untuk yang B pula, objek RSTU. So objek RSTU yang bahagian atas ni lah. Okay. So objek RSTU yang bahagian atas ni. So kalau kita tengok kat sini dia ada 4 bucu. Betul? Okay. So nak kira faktor skala macam biasa. Image, panjang image bahagi objek. So maksudnya pilih salah satu. Contoh dalam kes ni dia ambil contoh kita ambil mana? Panjang sinilah. Kita ambil ni senang kan. So kat sini objek kan. Objek kat sini berapa? 3. Sisi sepadan dia mana? Yang ini betul. Kalau kat sini 1. So image bahagi objek. Panjang sisi sepadan ni 1 bahagi dengan objek kat sini 3. So faktor skala dia ialah 1/3. So settle untuk faktor skala. Lepas tu kita nak tahu pusat pembesaran. Macam biasa kita gabungkan semua titik yang sepadan. Contoh titik kat sini sepadan dia apa? Kawan dia apa? Kat sini kan. Titik yang kat sini kawan dia yang ini. Titik kat sini kawan dia yang ini. Titik yang kat sini kawan dia yang ini. So kita gabungkan. Kita gabungkan. Yang ini pun kita gabungkan juga. Lepas tu yang ini pun kita gabungkan juga. Lepas tu yang ini pun kita gabungkan juga. And then bila kita gabungkan ke seluruh semuanya, kita dapati ada satu pertindihan dekat sini. Perasan tak? So pertindihan dekat situlah kita namakan sebagai pusat pembesaran. Okay? So kalau kita tengok kat sini, pusat pembesaran dia, kalau kita baca graf ni, titik ni berada dekat 13, 10. Okay? So maksudnya faktor skala dia 1/3 yang kita kira tadi. Lepas tu pusat pembesaran dia 13, 10. Okay? So senang je nak tahu pusat pembesaran. So next kita tengok contoh seterusnya, objek LMN. Okay, so objek LMN yang bawah ni lah. Kan? So objek LMN ni kalau kita tengok yang ini ialah objek, yang ini ialah image. Okay. So dia nak kira faktor skala. So macam biasa, ambil panjang bahagi ambil mana-mana sisi sepadan. Contoh awak nak ambil mana? Kita ambil yang senang lah. Kita ambil yang ini. Kan contohnya kita ambil yang ni. So kalau kita perasan yang ini, this one, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Okay, so kalau kat sini, ini adalah panjang LM. Kan, panjang LM ni contoh kita namakan dia kat sini maybe 2 lah. Contohnya kat sini 2 kan. So kira LM kat sini kalau perasan ini dikira 2. Lepas tu dekat sini dikira 2 lagi. Perasan tak? So kalau kat sini 2,
dekat sini pun dikira 2. So kiranya untuk image kat sini ialah 4, dekat sini ialah 2. Okey. So kiranya objek bahagi dengan image. So 4 bahagi dengan 2 dapat jawapan 2. Okay. So kalau perasan dekat sini, tanda ni kita akan letak tanda negatif. Sebab apa kita letak tanda negatif? Sebab kalau perasan, image ni berada bertentangan dengan objek. So that's why sebelah ni kita akan letak tanda negatif. Menunjukkan bahawa image tu berada bertentangan dengan objek. Okay? So settle. Faktor skala negatif 2. Okay, settle. Untuk nak tentukan pembesaran macam biasa. Titik N kita gabungkan dengan titik N. Garis. Titik M kita gabungkan dengan titik M. Yang sepadan lah, titik sepadan. Lepas tu L kat sini pun kita gabung juga dengan L. Garis. So bila kita garis semua, kita dapat satu pertindihan dekat tengah-tengah ni. So tengah-tengah ni kita namakan sebagai pusat pembesaran. So kalau kita baca kat graf ni, P ni kedudukan dia ialah 2, negatif 5. So settle, pusat pembesaran dia dekat 2, negatif 5. Faktor skala, negatif 2. Okay, senang je. Bagaimana menentukan image dan objek untuk suatu pembesaran? Okey, so nak tentukan image dan objek untuk pembesaran, dia ada step. First, kita kenal pasti dulu pusat pembesaran ni dekat mana. Okey. Next, kenal pasti faktor skala dia berapa. Lepas tu kita lukis unjuran garis. Unjuran garis tu yang tadilah kita gabungkan titik-titik sepadan itu dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Okey. Lukis image atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut pada faktor skala. Okey. So, contoh dalam kes ni, kita ada berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi setiap pembesaran yang berikut. Okey. So contoh kita ada faktor skala 2/3. Kita ada faktor skala. Lepas tu kita ada pusat pembesaran. Pembesaran kita berapa? Kat sinilah kan kedudukan dia. Lepas tu kita nak tentukan image. Okey. So basically A ni ialah objek dan B ialah image. So kalau kita tengok dekat sini, K ni sama dengan 2/3. 2/3 ni dia less than daripada 1. Bila less than daripada 1, maksudnya dia punya image dia tu lebih kecil berbanding dengan dia punya objek. Betul? Okay, so itulah. Okay. So kita tahu image lebih kecil daripada objek. Lepas tu depan ni kita nampak dia positif. Dia tak ada tulis negatif kan. Bila tak tulis negatif, positif, maksudnya kedudukan image tu sama dengan kedudukan objek. Okay. Kedudukan image sama dengan kedudukan objek. Okay. So maksudnya kita lukislah. Okay, so kalau tengok kat sini 2/3 maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau kita tengok antara A dengan B ni, A ni objek, B ni image. Kan? 6, 7, 8, 9. So panjang ini daripada pusat pembesaran ialah 9. Okay, so kalau daripada tengok faktor skala K, 2/3. Atas ni image bahagi dengan objek. So katakanlah kalau objek dekat bawah ni 9. So atas ni supposed to be akan jadi 6 lah. Betul tak? Kan? Sebab kat sini K sama dengan 2/3. Lepas tu kat sini kita tak tahu berapa image bahagi dengan 9. So nak tahu image 2/3 darab dengan 9. Dapat jawapan 6. So maksudnya kalau daripada pusat pembesaran nak ke objek 9, daripada pusat pembesaran nak ke image kena 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So duduk dekat sini. Titik kat sini, duduk dekat sini image dia. Okay. So benda yang sama kita apply untuk semua titik. So kita dapatlah titik yang ini, yang A kat sini, kedudukan dia dekat sini. Untuk titik yang dekat sini, duduk dia dekat sini. Titik yang C kat sini, dia duduk dekat sini. Kan. So dapatlah image dia ialah yang B ni. Okay. Macam tu. So sama juga untuk case yang B ni. Faktor skala dia K sama dengan negatif 1.5. So kita tengok 1.5 ni dia suruh tentukan objek dan image kan. So 1.5 ni lebih daripada 1. So maksudnya image dia tu lebih besar daripada objek. So kalau tengok R dengan S ni, yang mana yang lagi besar? S kan. So kira ini adalah image, yang ini adalah objek. Okay. Lepas tu kita tengok pula negatif. Negatif ni menunjukkan dia arah bertentangan. Kalau kita tengok, betul lah. Kan? I ni duduk belah kanan, O duduk belah kiri. Objek duduk belah kiri kan. So bertentangan. Lepas tu nak tentukan pusat pembesaran dia macam biasa. Bucu atas ni kita gabungkan dengan bucu sepadan.
Okay, gabungkan bucu-bucu sepadan. And then bucu ni pula kita gabungkan. Tak semestinya awak kena gabungkan semua bucu Boleh pilih 2 ke 3 ke, as long as awak berpuas hati dengan pertindihan awak ni. So kita boleh announce teruslah pusat pembesaran dia dekat mana. Okay. So kalau nak lebih kepastian boleh je kita gabung. Gabung. Boleh. Sama je sebenarnya. Gabung ni. Okay. Kat sini. So kalau kita nampak kat sini, ada pertindihan dekat sini. So ini dikira sebagai kita punya pusat pembesaran. Okay, senang je. Okay, contoh yang seterusnya. Lukis objek image yang berikut di bawah pusat pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala yang berikut. Okay, so basically yang ini dia bagi objek, dia bagi pusat pembesaran, dia suruh kita lukis image ni duduk dekat mana. Kan? Okay. So basically kita ada objek, kita ada pusat pembesaran, kita ada skala. Okay, macam mana nak lukis? So first kita tengok dulu faktor skala dia 1/2. 1/2 ni maksudnya image over object. Okay, ni image over object lah. Image over object kat sini maksudnya dia punya jarak daripada pusat pembesaran image dengan objek ataupun panjang sisi sepadan image dengan objek. Okay, so kalau kita tengok daripada sini, P untuk titik pertama ni lah. Kat sini kita bagi nama titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, daripada pusat pembesaran nak ke nak ke titik yang sini, kan yang A ni, jarak dia kita kira sebagai 2 lah. Satu. Kita ambil sebagai 1. Nampak tak kat sini? Ini kita anggap sebagai 1 lah. Okey. Lepas tu, kalau dekat sini objek kat sini, daripada pusat pembesaran nak ke objek dekat sini ialah 1. Lepas tu nak tahu image dia kat sini berapa, maksudnya daripada 2 nak ke 1 bahagi 2 kan. So, kita gerak lagi 1. Kan? Maksudnya 2 kali. So, kiranya daripada nak ke image, dia gerak 2 kali. So, kat sini 1, dan kita gerak lagi 1 kat sini. So, maksudnya A duduk sini lah. Okay. Untuk yang B pula, kalau kita tengok, bila A duduk dekat sini, sebenarnya ni tips lah. Bila awak dah dapat 1 je A duduk dekat situ, and then awak kira nak B ni, contohnya kan, B ni kiranya, kalau awak tengok jarak dia 1 kecil macam ni kan. So, kita kira. Sepatutnya dia akan jadi 1, 2, 3. So B kita tu akan duduk dekat sini lah kan. Lepas tu C kita tu pun dia lompat 2 kali juga. Maksudnya sini 1. Lepas tu sini 1. Lepas tu digerak lagi sini, and then digerak lagi ke sini. Okay. Kalau perasan dia gerak macam ni. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So maksudnya dia gerak 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia duduk sini. Lepas tu yang bawah ni kalau tengok ini 3 kan. Okay. So kita gariskan juga. Kalau ini dia akan duduk dekat sini. Sini, kat sini kan. Okay, so maksudnya dia akan turun 1 lagi. So dia duduk dekat sini. Kalau untuk yang case D ni pula, maksudnya dia panjang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan duduk dekat bawah ni jugalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So dia duduk sini. So bila awak lukis, cantumkan ke semua titik, awak akan dapat kedudukan dia macam ni. Okay. Next kita tengok untuk yang B pula. K sama dengan -3. So bila -3, kita tahu dia punya objek kat sini, image dia akan duduk di belah sini lah. Kan? So nak tahu dia -3 kan? So maksudnya dia punya image kita tu akan jadi lagi kecil. Betul tak? Kan? Sebanyak 3 kali. Okay, so cara dia, kalau awak tengok untuk tentukan titik yang A ni, okay, kita ambil daripada pusat pembesaran, kita tengok yang ni macam ni untuk titik yang A. So kalau awak tengok daripada bucu A nak ke bucu B ni, dia punya panjang kat sini berapa? 3. Dia punya panjang kat sini pula 6. Betul? So disebabkan dia 3, maksudnya kita bahagi dengan 3. So kiranya panjang kat sini bila bahagi dengan 3 dapat jawapan 1 kan. So 1 dekat sini.
Lepas tu 6 ni bila bahagi dengan 3 dapat jawapan 2. So 2 kat sini lah, jadi 2. Kat sini jadi 1, kat sini jadi 2. So bila titik dekat sini pantulkan daripada P, kita akan dapat titik A tu duduk dekat sini. Faham tak? So next, seterusnya bila awak dah dapat je nilai macam ni sebenarnya senang je. Awak dah dapat titik A kan. Lepas tu awak tahu kalau titik B dekat sini supposed to be dia duduk atas ni. Tapi tak tahu duduk mana kan, duduk atas ni. Okay, so kita tengok panjang dia ni. Panjang semua sisi ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so panjang ni 9. Lepas tu dia punya K dia -3. Kita tahu image dia lebih kecil daripada objek. So 9 ni nak tahu dia punya image dia, panjang AB ni nak tahu dia punya image dia. 9 ni kita bahagikan dengan 3. So 9 bahagi 3 dapat jawapan 3 kan. So maksudnya 1, 2, 3. So B duduk sini. Dah tahu B duduk mana, A duduk mana. Next kita tengok satu lagi titik lah, C. So kalau tengok panjang C ni, bila kita pantulkan AC, C tu supposed to be duduk sini. Betul tak? Dia dekat sini lah, sama yang sini kan. So panjang AC ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? So kita tahu skala dia -3. So 6 ni kita bahagikan dengan 3 dapat jawapan 2. So tadi dia punya objek 6. So dia punya image sekarang jadi 2. So tahu C duduk sini. So bila C duduk sini, settle lah. Kita tahu C dengan D sebaris. So D supposed to be duduk sini kan. Okay, so kita lukis. Dapat jawapan dia punya image. Okay. So awak kena pandai baca lah. Dia punya faktor skala dan pusat pembesaran. Apa hubungan antara luas image dengan luas objek bagi suatu pembesaran? Okey. So semasa pembesaran, panjang setiap sisi yang sepadan berkadaran secara tetap. Apakah hubungan antara luas image dengan luas objek bagi suatu pembesaran? Okey, so didapati apabila luas image bahagi dengan luas objek sama dengan K kuasa 2 dengan keadaan K ialah faktor skala. So maka kita dapat tentukan bahawa luas image bagi suatu pembesaran dengan rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, so basically kita tahu untuk K sama dengan panjang image bahagi dengan panjang objek. Tapi dalam kes ni dia minta luas. Bila luas ni kita tahu kita kena darabkan dia punya panjang dan lebar. So ibaratnya image kat sini kita darabkan dengan 2. Bukan darab 2, kita kuasa 2. This one pun kita kuasa 2. So jawapan K kat sini pun supposed to be kuasa 2 lah. So that's why lah untuk tahu luas image kat sini akan jadi K kuasa 2 sama dengan bila panjang ni kita kuasa 2, kita akan dapat luas kan. Luas image. Lepas tu panjang kat bawah objek ni pun bila kita kuasa 2, kita akan dapat luas kan. Luas objek. Okay, so that's why lah kita boleh came out dengan formula dekat sini. Luas image sama dengan objek ni bawa naik atas. Luas objek sama dengan darab dengan K kuasa 2. Macam ni. Okay, so settle. Contoh, jadual di bawah menunjukkan nilai luas objek, nilai luas image dan faktor skala yang berlainan di bawah pembesaran. Lengkapkan jadual yang tersebut. Okay, so basically kalau yang first tu kita nampak luas objek dia 5 cm square, lepas tu luas image dia 45 cm square. So macam nak tahu faktor skala? Macam biasa kita tahu formula K kuasa 2 ataupun faktor skala kuasa 2 sama dengan luas image bahagi luas objek. Kan? So luas image kita 45 bahagi dengan luas objek kita 5. So dapat jawapan 9. So 9 ni ialah K kuasa 2. So nak tahu nilai K, kita kena setkan 9 ni. Dapat jawapan 3. So dia punya K dia ialah positif 3 ataupun negatif 3. Okay, macam tu. So positif dengan negatif ni menentukan kedudukan. 3 kat sini menentukan saiz. Okay, ingat benda tu. Next kita ada yang B, luas objek dia 12 unit square. Luas image tak tahu, tapi faktor skala dia 7/2. Okay, so kita tahu formula untuk nak cari faktor skala ialah 7/2 kat sini kan, K square. Ni K square sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. So K square kita kat sini ialah 7/2. So 7/2 kita kuasakan dengan 2 sama dengan luas image yang kita nak tahu. 12 kat sini ialah kita punya luas untuk objek. So macam biasa nak tahu luas image, 12 ni bawa ke kanan. So kita dapat jawapan 147 unit kuasa 2. Okay.
So awak kena tahu ni lah, formula ni lah penting saya. So yang C, kita tak ada luas objek, kita ada luas image, kita nak tahu faktor skala dia berapa. So macam biasa, K kuasa 2 sama dengan luas image, luas image bahagi dengan luas objek. Okey, so kita ada K dekat sini negatif 4, so negatif 4 kuasa 2 sama dengan 100 kat sini untuk luas image kita bahagi dengan luas objek yang kita nak tahu kan. So tukar tempat, luas objek duduk atas, yang 4 kuasa 2 ni duduk dekat bawah. So 100 bahagi 16 dapat jawapan 6.25 meter square. Okey, settle. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran? Okay, so basically kalau tengok soalan ni, dalam belajar di bawah, trapezium AEFG ialah image bagi trapezium ABCD di bawah satu pembesaran pada pusat A. Okay, so basically AEFG ni ialah image, yang ni ialah objek. Okay. Diberi bahawa luas kawasan berwarna ialah 168 cm3. Hitung faktor skala bagi pembesaran itu. So dia nak faktor skala. So senang je. Faktor skala kita tahu, kita boleh kira melalui pusat pembesaran ataupun sisi sepadan kan. Yang penting image bahagi dengan objek. Okay, so kita tahu image panjang sisi sepadan dia berapa. Kita ambil AE dengan AB lah, senang kan. So AE ni 20 tambah 16. Tambah dengan 16. Yang ni lah. Kan, panjang untuk AE and then AB 20. So bila kita bahagikan dapat 9/5. So 9/5 ni ialah dia punya faktor skala. Next yang B dia nak luas dalam centimeter cube untuk trapezium AEFG. So dia nak luas untuk AEFG keseluruhan ni berapa. Okay, so basically katakan luas ABCD ni sama dengan L1. Okay, contohlah ABCD ni luas dia L1 dan luas trapezium AEFG ni ialah L2. Okay, contoh. So basically bila L2 kat sini L1, kat sini L1, L2 tu keseluruhan L2. Okay. So bila kita tolakkan L2 keseluruhan ni dengan L1, kita akan dapat jawapan untuk shaded region. Kan? So bila L2 tolak L1 dapat 168. 168 ni yang disebut kat sini lah. Kawasan berwarna 168 cm. Okay. So L2 ni bila kita tolakkan dengan nak tahu nilai L1 dekat sini, basically L2 kita akan bahagikan dengan 9/5 kuasa 2. Kan? Dapat jawapan 168. So basically L2 ni bila awak pindah-pindah dapatlah jawapan L2 kita ni 243. So luas image ni kalau kita tahu formula dia K kuasa 2 darab dengan luas objek. So nak tahu nilai L2 kat sini ialah 9/5 kuasa 2. 9/5 ni faktor skala kuasa 2 darab dengan L1. Kan L1 ni kita punya objek. So bila darab kita dapat jawapan L2 over 9/5 square. Okay, so that's why lah kat sini L1 ni kita samakan dia sebagai L2 over 9/5 square. Okay. So kita cari nilai L2 dia berapa. So dapat jawapan 243. So maksudnya luas trapezium AEFG ialah 243 cm. Okay. So tu je untuk sharing session kali ini. Next kita akan sambung dengan subtopik yang baru. Bye. Assalamualaikum.